Assalamualaikum. Kenapa muka mami gelap Oh, ada lampu lupa pasang. Barulah kita terang. Okey. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Mami selalu bagi salam macam Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Baik. Apa kita hari ni bila Mami buat kelas 5.30 kan, dia masa dia memang tepat-tepat 1 jam. Sebab lepas tu memang terus dah ada program sampai Isyak. Kan. Lepas tu lepas Isyak ada kelas malam ni ya. Jadi tanpa melengahkan masa, kita selamat datang kepada semua, sama ada yang menonton sekarang ataupun yang menonton selepas ini, ya, yang tengok dekat page ke ataupun di mana saja anda berada. Ya, terima kasih kerana bersama dengan Mami hari ini. Dan kalau suka apa yang anda lihat, sila-silalah macam biasa subscribe, ya, like, share, komen, ya, dan ya, bersamalah kami menjadi salah seorang daripada mereka yang suka mencari ilmu, ya. Sebab ilmu ni penting, ya. Pengetahuan ni penting, terutama sekali untuk untuk apa yang kita akan bincang hari ini, iaitu mengenai dengan jiwa teguh. Dan Mami cerita sikit dulu kenapa ya Mami buat tajuk ni adalah kerana ramai juga yang tanya. Sebab Mami lihat ya, ramai di luar sana yang macam pendirian tu tak apa tepat lah bagi Mami lah. Sebab dia macam ni tau, bila kita buat satu-satu benda, kita akan stay dan utuh, ya, dalam menghadapi semua yang kita perlu hadapi. Itu bagi setengah orang. Dan setengah orang okey dah okey buat benda lain lah, ya, ataupun dia terus frust, ya, terus kecewa, give up, ya, bermuranduja berbulan-bulan, ya, macam itulah, macam-macam lah, ya. Okey, sensitif, ya, masalah kejiwaan. Okey, maaf. Dah, ritual saya membetulkan tudung. Astagfirullah. Mami betulkan dah tadi. Aduh lah. Tak kira. Mami rasa sengit. Tudung ni yang sengit ke, ataupun kepala saya yang sengit ke, ataupun apa yang sengit ni. Okey. Ya, itu semua tak penting. Okey, baik, yang pentingnya kita cakap pasal jiwa teguh. Pasal tu pun kita kena teguh juga nampak gayanya. Okey. Jadi ya, bersamalah komuniti kita, ya, mencari ilmu. Okey, baik, kita akan cakap mengenai ni. Okey. Yang ni kan poster ni Mami letak free, tapi poster lain Mami tak letak. Kenapa sebab Mami memang anggap dah tahu dah benda ni free. Sebab apa? Sebab dia live dekat Facebook, dekat YouTube. Macam mana nak suruh you all bayar? Sabar je. Memang Mami buat yang ni free. Percuma. Sebabnya ialah kerana saya rasa memang semua orang perlu benda ni. Terutama sekali mungkin orang yang tak mampu nak bayar. Kalau yang program yang lebih macam mana nak cakap, program yang lebih lebih kompleks, ya, yang bukan sejam punya lah, yang mungkin 4 jam, ya, 1 hari, ya, 3 hari 2 malam, ya, dan sebagainya. Itu macam yang convention tu semua, yang tu mungkin ada yang berbayar lah. Tapi untuk yang macam ni adalah tips ataupun panduan, ya. Sama juga, ya, Mami ikut didikan Sifu, iaitu Sifu pun dia selalu bagi free, ya. Ya, bila kita beri, ini pesanan lah, ya. Sebab macam sama juga Sifu Siti Atikah cakap sama. Lepas tu kan bila Mami pergi nak brush up, ya, bahagian teknikal sikit, cakap dengan okey,
Checking. Okay. Ya. Dengan coach-coach lain pun dia orang pun sama je cakap, ilmu Allah punya. Jadi kita tak payah nak berkira sangat macam tu. Jadi mami kata, dia orang ni semua lagi terror dari saya, tapi dia orang suka bagi. Jadi saya pun mencontohi, dan lagi pun memang daripada dulu lagi bila masukkan guru usrah saya, doktor usrah saya pun cakap macam tu. Jadi jadi bila dah datang daripada banyak sumber tu kan, semua cakap yang sama tu, insya-Allah betul lah. Ya. Baik. Jadi kita kali ni nak cakap mengenai jiwa teguh. Jiwa teguh maksud mami ialah kita kekal bersemangat walaupun dilanda cabaran. Ya, walaupun dilanda berbagai cabaran. Sebab apa? Sebab dalam dunia perniagaan ni memang banyak cabaran lah. Ya. Jadi kenapa dia terus pergi situ? Okey. Jadi mami cerita sikit, tak nampak sebenarnya tu kan dekat skrin, tak apa. Mami cerita sikitlah kenapa bila mami cakap pasal ni saya ni dah lama lah dalam bidang melihat dan mendiagnose sebab kalau dulu buat training needs analysis kita melihat dalam satu organisasi tu apa isu dia dan bila kita buat company wide, organisation wide program untuk membantu syarikat dari segi aspek yang tertentu, aspek yang spesifik. Jadi ini semua memerlukan analisa. Bila dia memerlukan analisa, jadi kita kena mengkaji secara terperinci. Dan isu-isu mereka biasanya adalah isu-isu yang berkenaan dengan keuangan lah yang paling kritikal. Jadi yang tu yang banyak nak difokuskan untuk dapat keuntungan lebih, untuk dapat image yang lebih baik dan sebagainya. Jadi mami lihat di situ ada banyak lessons daripada dulu. Okay, there were many lessons that I learned from the beginning of my career. Jadi dan bila kita belajar apa semua ni, mami in terms of academic performance dari segi pencapaian akademik tu tak adalah terror sangat, sederhana. Sebab bila saya belajar full time tu lain cerita, tapi bila saya belajar part time tu kita sibuk macam-macam benda buat kan, jadi tak begitu fokus. Namun begitu alhamdulillah masih lagi okey lah dan akhirnya dapat habis lah juga belajar. Okey. Dan bila saya melalui kanser juga, nanti yang tu bila cerita pasal jaga pesakit, nanti mami akan cerita dengan lebih detail lah dan masuk pula dalam dunia ni yang terperinci melihat individu. Sebab bila kita masuk dalam multi level, bila kita nak mengembangkan seseorang individu itu menjadi peniaga, memang banyaklah halangan dia. Memang banyaklah isu dia. Dan bila melalui ini semua ni, memang perlu jiwa yang teguh lah. Jadi sebab itu mami nak cakap pasal ni, kerana terutama sekali anak-anak tim mami, awak kalau menghadapi sekarang ni, kita kena teguh. Bukan saja untuk diri kita kena teguh demi anak buah kita, sebab itu adalah tanggungjawab. Mami kena teguh demi anda semua. Kan? Jadi pesanan penaja sikit. Okey, mami dah cakap kelas hari Selasa ni pukul 9 malam insya-Allah ialah tapi kita tengok masa ni macam mana sebab mungkin kalau ada program lain yang bertindih, mungkin terpaksa kena ubah. Tapi rasa mami insya-Allah okey. Tapi mami memang nak cakap pasal jaga pesakit. Sebabnya mami nak cakap pasal ni ialah kerana terutama sekali bila duduk di Terengganu ni, mami tengok banyak
Ramai orang yang sebenarnya jaga ibu bapa ke dan sebagainya, dan sendiri ya, bila kita sendiri sakit ataupun ahli keluarga yang ada salah seorang dalam keluarga rapat dia tu yang sakit, jadi nak buat macam mana. Jadi ramai orang agak terpana, agak terpinga-pinga, tak tahu nak apa nak buat, apa perlu buat, macam mana nak berperangai apa semua. Jadi ni sesuatu yang Mami nak berkongsi kerana pengalaman saya ada dalam bidang ni. Ini tips lah ya. Jadi kemudian kita akan balik kepada cakap mengenai sistem bisnes dan masa. Sebab masa ni sesuatu yang penting ya. Tiap-tiap hari kita ada 24 jam. Jadi yang paling Mami nak cakap ya, bukan mengenai menyusun dan mengurus masa, sebab insya-Allah yang tu Mami akan sentuh juga, tapi tak begitu detail, tapi ialah mencari dan mencipta masa, meluas dan melapangkan masa. Yang ni Mami akan sentuh dengan lebih terperinci. Ya, masa boleh dicari dan boleh dicipta. Okay, itu istilah yang saya gunakan lah. Nanti nak tahu apa, tengoklah nanti hari tu nanti. Ya. Jadi sistem. Okay, jadi apa yang Mami sebut hari ni akan ada juga berkait dengan sistem. Jadi sebenarnya semua yang Mami sebut ni adalah satu program ya. Dia satu program yang saya sedang rangka, dan mungkin insya-Allah pada masa depan akan ditambah baik lagi. Dirangka sebagai sebenarnya satu ruang lituk untuk sistem membina membina usahawan-usahawan di bawah saya lah. Ya, jadi yang Mami sebut ini adalah komponen yang secara umum. Ya, yang ni yang Mami boleh sampaikan kepada semua, tidak kira sama ada mereka berada di dalam sistem niaga saya ataupun tidak. Ya, kalau maknanya kalau orang awam yang tak berniaga customer, siapa-siapa saja ya, dia boleh mendapat manfaat daripada maklumat yang Mami sampaikan dalam program-program yang 1 jam ni lah. Dan Mami suplemen untuk anak buah ya, untuk tim dengan yang lebih detail, melibatkan sistem spesifik perniagaan yang Mami buat. Ya, sebab dia orang tim saya. Jadi siapa-siapa yang masuk tim Mami, Mami akan terangkan dan kaitkan dan detailkan apa-apa semua yang kita yang Mami sebut ni, untuk menjurus kepada peningkatan perniagaan mereka. Macam tu. Okey. Jadi itu apa yang Mami buat lah ya. Sebab Mami tengok kalau dulu kita kata tak apa, kita akan coach tim kita saja. Kalau nak belajar kena join tim kita. Tapi Mami rasa macam sebab ada ni sebenarnya bukan kita je. Dan bila Mami belajar ni lah, coach-coach ni ramai ya. Ni semua dia orang pun ada buat kursus-kursus, semua ada dekat page ya, Convention Digital Marketing ni. Harga dia pun memang yang tu Mami dah join, dan ni scaling up your business, siapa yang nak membesarkan perniagaan mereka ya, boleh join ya. Siapa tolong join community saya, community mencari ilmu. Community saya, sebab saya yang buat group tu, itu je. Sebab saya nak kongsi cara macam mana nak kita cari ilmu. Sebab semua orang macam nak belajar kat mana, mahal. Acik tak saya gelakkan awak yang kata mahal lah belajar apa semua, yang awak pergi cari yang mahal tu kenapa? Dan nilai ilmu ni tak ternilai harga dia. Sebab apa? Dia tak akan pernahnya akan hilang daripada kita. Ya, jadi ya penting ya ada coach-coach yang yang boleh memberi kita maklumat, coach-coach yang betul-betul pakar dalam bidang masing-masing ni sangat penting. Okey, jadi ni Mami nak sebut sekali lalu sebab ini kita bukan cakap pasal bisnes, namun begitu hari ni dengan esok je. Jadi Mami kena sebut juga ya.
Superstar of the Month sale hari ni dengan esok saja. Ini harga bila kita buat flash sale ni, namanya itu dipanggil macam-macam lah, tapi flash sale lah ya, jualan kilat. Jadi siapa yang sentiasa nak tahu, sebab ini memang boleh ambil very good advantage. Mami dah buat satu grup, macam grup pencari ilmu juga. Tapi khas untuk produk supaya dia tak bercampur ya. Siapa yang nak belajar, kita cerita pasal belajar je, kita tak payah cerita pasal produk. Nanti kan bercampur-campur tu, nanti awak tak nampak apa yang posting-posting dan sebagainya. Jadi siapa yang nak ya, harga-harga istimewa, siapa yang nak sebab Mami sedang merancang bahawa selain daripada offer-offer yang syarikat bagi ni, Mami akan buat offer sendiri juga nanti. Jadi siapa yang masuk dalam grup tu, dia akan tahu dululah. Mami akan share dekat situ dulu. Ya, dan boleh bertanya terus dengan saya, sebab Mami buat grup tu, lepas tu Mami terpaksa kena lock. Tak kasih orang lain posting dalam grup tu, sebab saya tak naklah elan produk yang sebab gini, dia macam ni je. Saya buat grup, saya jemput orang masuk ke dalam grup itu. Apa-apa yang dikongsi dalam grup itu adalah tanggungjawab saya. Macam tu. Jadi kalau saya tidak tahu pasal apa yang dikongsi dalam grup tu, maka saya tidak boleh kawal. Jadi kalau nak posting, kalau niat nak masuk dalam grup tu adalah untuk beriklan kepada orang lain, tak payahlah buat macam tu. You all ni kan, Mami buat grup, you all pun boleh buat grup lah. Kenapanya yang payah sangat? Senang je benda tu kan. Okey, jadi ni sale, tak mau cerita banyak. Dan ini Min Cafe ni sampai hujung bulan je, dah tak berapa hari lagi. Dan yang twin pack BB Alfalfa ni adalah sampai hujung bulan Februari ya. Jadi ni Mami sebut aje, semuanya ada dekat page. Jadi balik kepada jiwa teguh. Baik. Kenapa penting ni? Jiwa teguh. Ya. Penting kerana jiwa teguh ni, kalau bahasa Inggerisnya kita kata conviction, ataupun kita kata strength of spirit lah. Semangat dia kata. Kalau cakap semangat tu mungkin kabur sikit makna dia. Sebab tu Mami guna perkataan ni. Kita ada jiwa yang teguh menghadapi segala tu cabaran-cabaran. Sebab dalam perniagaan memang ada cabaran. Tak berniaga pun ada cabaran juga kan. Baik berniaga. Berbaloi lah. Kan. Okey. Baik. Ya. Jadi apa yang menjadikan kita boleh teguh jiwa ni, ini Mami share tips ya. Tips saja. Okey, jadi yang pertamanya ialah sangka. Okey, sangka. Okey. Ada kadang-kadang setengah benda tu dia bukan cabaran. Tapi kita sangka dia cabaran. Contoh. Okey, saya ambil contoh dalam perniagaan saya lah. Okey, dalam perniagaan ni. Contoh kan. Dia kata, "Oh, saya dah buat dah, tapi memang besarlah dugaan dia." Okey, yelah, okey, memang betul dalam berniaga. Dugaan yang macam mana tu? Yelah, bila saya orang tanya, lepas tu saya jawab, lepas tu dia senyap je. Okey, jadi sangka awak pada masa itu, sangka orang yang dia cakap macam ni, dia sangka semua orang yang tanya akan beli. Okey. Jadi itu sangka tu tak betul ya. Bukan semua orang yang tanya akan beli. Okey, bayangkan kalau kita buka kedai, ni cakap pasal niaga online ni, kadang-kadang dia jadi macam ni sebab kadang-kadang dan ada orang dia buka kedai fizikal pun dia macam tu. Ada orang akan masuk tengok-tengok. Ada orang akan tanya dulu, beli tahun depan. Ada. Jadi kita jangan sangka semua orang yang tanya akan beli. Sangka itu silap. Dan anda telah menjadikan satu benda yang bukan cabaran.
Sebab jadi cabaran. Okay. Bila orang tanya, jawab je. Okay. Lepas tu close. Ada cara-cara dia untuk buat closing. Yang tu kena belajar lah. Itu yang next point ya. Okay. Tapi kalau kita sangka semua orang yang, contoh ni contoh ya. Kalau kita sangka semua orang yang tanya akan beli, sangka awak tu silap. Ya. Kita nak seramai-ramai orang tanya. Okey. Itu yang contoh yang pertama. Contoh yang seterusnya kita kata saya dah buat dah tapi tak jadi pun. Okey. Awak buat apa? Dia bercakap lah, saya buat ni. Berapa kali? Semalam lah saya buat. 1 kali ya? Belum dapat lagi. Ya. Kalau buka kedai fizikal pun sama. Kalau you buka kedai fizikal apa semua, you buka kedai hari ni kau semua orang akan datang beli dengan you? Tak kan? Kita sendirilah, anda semua ni. Okey, pernah tak masuk dalam kedai, tengok lepas tu keluar balik? Pernah tak? Ataupun semua kedai asal tengok je mesti wajib kena beli? Tak kan? Jadi jaga sangka kita. Sangka tu biar realistik. Ya. Dan ini ya berkaitan sangka juga. Kita sangka bila kita contoh ini bila berniaga, masa mami mula-mula start buat freelance apa semua tu, mami pun macam gini juga. Kita sangka bila bisnes kita boleh buat apa saja yang kita suka. Tak kisahlah, asal kita suka kita buat. Kita suka nak berniaga, kita berniaga. Tak suka kita nak tidur sampai tengah hari, kita tidur. Tak betul ya? Kena ada disiplin niaga. Ya. Dan itulah jadi ada banyak ya. Jadi yang bagi mami yang pentingnya kita pastikan dulu benda tu betul-betul kecabaran ke bukan. Ya. Jadi ini sangat penting. Sebab kalau tak kan you akan susah hati tak pasal-pasal. Okey. Jadi yang kedua. Okey. Asas dia. Okey. Asas teguh binaan utuh. Dah bunyi dah architecture aku. Ya. The foundation needs to be strong. Asas dia apa? Okey. Ni mami ada sebutkan sikit dekat ni sebab yang impian tu adalah sesuatu yang mami rasa sangat penting, jadi mami keluarkan. Tapi asas dia dari segi ilmu lah, dari segi pengetahuan, pemahaman, betapa kita faham mengenai perniagaan kita. Ya, mami cakap tahun lepas mami dah cakap pasal salah satu daripada kesilapan yang peniaga buat ialah kita tidak faham dari mana duit kita datang. Ya, kita berniaga, kita buat satu bisnes, tapi kita tak tahu bisnes ni kalau kita nak buat dengan paling power dan dapat keuntungan yang paling besar dan berkembang paling cepat, apa yang kena buat, yang itu kita tak tahu. Lepas tu kita pun bantailah, buat je apa-apa kita suka, dan benda kita tak suka kita tak buat. Kalau niaga macam tu memang because foundation itu asas. Kita kena tahu duit kita ni datang dari mana. Sebab tu ya tanyalah mana-mana coach seantero dunia sekalipun, ya, dia bermula daripada magic number. Ya, malam ni kelas magic number. Siapa tak tahu Kobondo magic number, malam ni tolong masuk kelas free sayang. Ya, kelas percuma, masuk dan belajar apa itu magic number. Okey. Ya, sebab kita kena tahu apa kita nak capai dan macam mana. Okey, ada setengah orang dia set target. Saya nak income 50,000 sebulan. Bagus. Pendapatan 50,000. Macam mana nak dapat? Leader suruh set target, saya set lah.
Lepas kita set target, kita kena tahu macam mana nak capai, ya. Apa mekanisme nak guna. Jadi macam mana kita nak tahu macam mana nak capai? Kita kena tahu macam mana kita letak 50,000 sebulan. Macam mana nak dapat 50,000 sebulan? Ya, kalau dalam perniagaan saya, kalau saya set, saya kata saya nak dapat 10,000, contohlah sale, okey, ataupun saya kata saya nak dapat 100,000, ataupun saya kata saya nak dapat 80,000, berapa-berapalah sekalipun jumlah tu kena breakdown. Ya, datang dari mana, produk-produk fokus apa, ya. Produk ni laju jalan, tapi contohlah produk ni laju jalan tapi untung dia kurang. Jadi kalau yang ni laju, kita kena buat volume berapa dekat sini saja. Yang ni mencabar sikit sebab kena buat ni, tapi sekali dapat untung, pensan lah, kalah lah yang sana. Ya, jadi macam mana? Ya gitu. Jadi asas kita kena teguh dari segi asas perniagaan dan juga asas dalam diri. Okey. Ya. Jadi asas ni macam Ami kata tadi adalah pemahaman kita pasal perniagaan kita dan sejauh mana kita kenal diri kita. Okey, baik. Sebab bila cakap berniaga, interaksi dengan manusia itu penting, konsisten itu penting. Sekejap ya. Okey, sekejap. Semangat sangat bercakap tu jadi macam ni. Okey, tak boleh tengok lama-lama, nanti kan nak repair tudung lagi. Okey, baik ya. Asas yang teguh, jadi binaan kita utuh, ya. Maksud Mami kat sini ialah binaan yang utuh ni kalau dilanda badai dan ombak sekalipun, ya, kita masih lagi teguh. Itu yang dikatakan jiwa teguh. Ya, apabila kita faham apa yang kita lalui itu, dan penting juga dekat sini, ya. Ya, sebab tak ada orang yang berniaga tu yang dia tidak melalui cabaran, dia tidak melalui perkara-perkara yang dia rasa sukar. Tak ada. Ya. Tak ada. Kalau kerja pun ada juga kan. Makan gaji, buat apa sekalipun, apabila anda berada, ya, di dunia ya, akan ada lah. Ya, sebab saya ni bukanlah orang yang suka nak sebut-sebut, tapi kalau jumpa Mami akan sebut. Sekejap okey. Ni Surah Al-Imran ayat 140. Okey. Jadi tengok ayat tu, lepas tu tengok bahagian yang dia cakap, itulah keadaan, dan demikian itulah keadaan hari-hari di dunia ini dengan kemenangan dan kekalahan. Kami gilirkan antara sesama manusia supaya menjadi pengajaran. Dan supaya nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang tetap beriman.
Jadi dan ni yang hari tu Mami tanda dia banyak yang lebih kurang sama, sebab sebenarnya ya kita yang kadang-kadang tak kenal diri kita. Allah tahu semua, dia tahu kita, kan, tapi kita yang tak kenal diri kita. Ya, jadi kita melalui ya cabaran-cabaran atau benda yang kita panggil cabaran ni lah, semua hiasan-hiasan dalam dunia ni, hadiah-hadiah yang Allah beri ni, sebab bersama kesusahan ada kesenangan. Jadi bila nampak kesusahan, cari terus mana kesenangan dia. Ya, baiklah. Itu dah masuk poin yang kelima tu. Okey, baik. Jadi kita kena kenal diri kita, ya, dan kita boleh nampak daripada cabaran ni di mana kekurangan, di mana kita masih slack lagi, ya. Tapi sentiasa cek dengan yang mula-mulanya, adakah itu kekurangan atau sebenarnya itu kelebihan, atau adakah kita cuma perlu tetap utuh saja buat dengan istiqamah, ya. Ya, supaya kita dapat apa yang kita impikan. Okey, itu asas, ya. Seterusnya adalah impian. Kita kata Mami dah sebut pasal matlamat tadi, ya. Matlamat ni objektif, maknanya tahun ni apa kita nak capai, 5 tahun apa kita nak capai, itu dah jangka sederhana. Dan jangka panjang, apa kita nak capai, 10 tahun, 30 tahun, apa kita nak capai, ya. Namun pada akhirnya impian ni, kalau dia cukup penting dan cukup besar, kita akan, maknanya kita rasa worth it, kita rasa berbaloi kita melalui pelbagai kesusahan untuk kita capai apa yang kita impikan. Kalau benda tu kita tak rasa penting, tinggal je lah. Kenapa nak menyusahkan diri awak? Ya? Kalau ia tidak penting untuk kita, tak payah jadikan impian. Kenapa anda bermimpi sesuatu yang tidak penting? Pelik pula. Ya, impian perlulah penting. Ya. Impian bukan keinginan, bukan sesuatu yang kita terlintas saja-saja pada suatu hari, bukan. Sesuatu yang kita benar-benar nak, itulah impian. Dan kalau dia cukup penting untuk kita, kita tak akan melepaskannya dengan begitu saja. Impian saya adalah impian yang berpasak dunia akhirat. Jadi memang penting lah, memang non-negotiable, kena ada juga, kalau tak hancur saya. Okay, itu Mami lah. Itu Mami. Ya, jadi matlamat Mami akhirnya berkait kepada, boleh sampai kepada impian saya yang, Mami ulang lagi sekali, berpasak dunia akhirat. Itu saya lah. Ya, sebab tu impian saya besar dan penting. Ya, ada orang tanya, dan Mami, kenapa Mami tak buat bisnes lain je? Kata tak, sebab saya faham tadi asas. Ni, saya faham. Bisnes ni saya faham, dan saya faham kat mana duit dia datang, dan saya tahu, saya pilih hari tu pun saya dah fikir, saya dah solat dan sebagainya. Jadi saya tahu saya buat pilihan yang betul. Jadi, dan saya dah kaitkan ni dengan impian, sebab saya tahu kat sini boleh dapat integrated dah, ya, rancangan itu. Jadi macam-macam mana pun perlu dijalankan. Itu saya, komitmen dia kat situ. Ya, kalau impian tu cukup besar, kita akan jalan juga. Lambat ke cepat ke? Okey. Dah tegur Ustaz pula. Okey. Yang keempat.
Ha. Ni yang Mami sebut tadi dah. Ya. Ya. Bila kita cakap pasal impian, ya, impian ni cukup besar. Cukup penting untuk kita. Lepas tu kita tahu dah. Ya, kita faham. Ha? Kenapa kita sedang menghadapi cabaran? Sebab apa macam ni, sebab apa macam ni, sebab apa macam ni, kita tahu. Sebab apa? Sebab apa kita tahu? Sebab tadi foundation tadi, asas tadi dah ada. Jadi bila kita dah faham, jadi kita tahulah apa langkah seterusnya. Kalau misal kata kita dah buat, tak jadilah macam aku duk fikir tu. Jadi kita dah boleh buat adjustment. Kita boleh cari lagi. Okey, saya dah ni sepatutnya saya ingatkan akan jadi macam ni, tapi tak jadi. Adakah memang cara saya buat ni belum cukup kena ke? Jadi kita mula menilai semula, ya, daripada kedudukan seorang yang faham, ya. Dan kalau ada bahagian-bahagian yang kita kurang sikit faham, ya, balik pada yang Mami cakap dulu, kita ada kolam. Kita ada berapa kolam? 4 kolam kan? Ya, kita ada kolam sokongan. Ya. Kolam sokongan ni, dalam kolam sokongan ni ada orang-orang yang lebih pandai dari kita. Sangat penting. Orang yang lebih dari kita ni kena sentiasa ada. Ya. Sebab tu saya super stalker, taklah. Ya. Saya sentiasa meneropong mereka yang saya rasa lebih pandai daripada saya tu. Saya akan tengok dia buat apa semua. Dia buat macam ni, dia buat macam ni. Boleh ke saya buat juga? Macam tu, ya. Jadi apa yang telah terjadi, kenapa jadi macam tu, kita kena faham. Bila kita faham ni, lepas tu kita tahulah apa nak buat. Faham aja, lepas tu tak buat apa-apa, tak boleh lah. Jadi kita tahu apa langkah yang seterusnya, apa yang kita perlu lakukan seterusnya. Namun kadang-kadang balik kepada yang mula tadi, ya, sangka. Ya, jangan kita salah sangka sesuatu tu adalah cabaran atau masalah atau isu, sedangkan sebenarnya it's a non-issue, dia bukan isu. Jangan cakap lah, kalau anda mula berniaga, anda belum dapat sale, itu bukan isu. Memanglah mula berniaga macam itu. Tapi ada je orang dapat. Okey, tak apa. Jadi sekarang ni kita akhirnya dia balik kepada akhirnya balik kepada yang ke-5, kebergantungan. Ya, kadang-kadang, ya, yang mula-mula ni kadang-kadang yang mula-mula ni, ya, bila kita kata benda tu isu tu, sebenarnya kita cuma perlu cuci corong rezeki je lah. Ya, Mami belajar pasal corong rezeki apa semua ni dalam SCG Millionaire Academy ni ialah melalui program Jiwa Tempur Rezeki yang baru semalam semalam pagi ada previewnya. Ya. Dan memang apa yang Mami belajar kat situ tu memberikan, ya, asas, ya, supaya memberikan faham, ya, memberikan pemahaman mengenai sifat rezeki, dan macam mana kita nak berperangai dengan Tuhan punya rezeki. Ya, supaya macam mana kita nak berperangai adab dengan Tuhan punya rezeki. Ya. Rupanya sebelum ni tak beradab saya dengan Tuhan punya rezeki. Ya, jadi bukan nak kata tak dapat rezeki ke apa, dapat banyak juga.
Dan kadang-kadang ada setengah masa yang dulu tu dapat lebih pun daripada sekarang. Namun begitu dia tak stay. Ya, dia tak melekat. Ya. Dan dia tak tahan lama. Jadi okey, itu apa? Topik yang berbeza lah, ya. Tapi kita faham, ya, dari macam apa kita nak buat ni. Maknanya bila kita fikir ya, dan kita faham, ya, dan kita membina hubungan kita ni, kebergantungan kita ni dengan Tuhan punya rezeki. Dengan Tuhan empunya segala rezeki. Jadi dekat situlah Allah pakaikan pakaian tak terkalahkan. Kalau ikut kata doktor doktor jiwa saya. Jangan, kita orang kan dalam SCGMA semua ada. Termasuk doktor jiwa. Ya. Kita ada akses kepada ilmu-ilmu berkenaan dengan teknik, berkenaan dengan teknikal, berkenaan dengan spiritual juga, yang semuanya bergabung, ya, untuk menjadikan, ya, balik kepada jiwa kita yang teguh. Sebab kalau saya nak kata, ada orang kata, ya, kalau kita nak berniaga, kita mesti kena semangat kental jiwa, ya. Tapi kan, kalau tak berniaga pun kena gini juga, ya. Kalau tak, sikit-sikit terjelepai, tu cakap tu dah masuk berbau-bau Terengganu sikit, ya. Tak boleh lah. Macam mana kita nak meneruskan kehidupan dalam dunia yang begitu, yang dengan dunia yang banyak perubahan sekarang ni, kalau kita kan sikit-sikit jelepai. Tak boleh. Okey. Jadi sebab tu saya Mami memang sangat-sangat menjemput anda semua, jom kita, ya, sertai komuniti pencari ilmu. Okey, Mami buat komuniti pencari ilmu ni tujuannya ialah kerana saya nak berkawan dengan orang-orang yang suka belajar. Ya, dan ni bukan jemputan untuk join perniagaan saya. Okey, siapa yang nak join bisnes, cakap nak join bisnes. Siapa yang nak belajar, cakap nak join belajar. Siapa yang cakap nak join bisnes, memang automatik akan belajar. Tapi orang yang suka belajar tak semestinya join bisnes. Pilihan anda. Saya tak nak paksa siapa-siapa. La ikraha fiddin. Dalam agama pun tak paksa. Niaga nak paksa ke? Tak payah. Tak payah. Saya nak orang-orang yang nak. Ya. Saya minta Allah beri saya orang-orang yang nak berniaga. Jadi saya tidak akan kejar dan tidak akan paksa. Kerana ini adalah sesuatu yang, ya, kalau kita nak jiwa teguh tadi, kalau kita nak jiwa teguh tadi ni, ya, kita kena bina asas yang kukuh. Asas yang kukuh ni dia bermula juga daripada nak, keinginan. Ya. Kalau daripada awal lagi tak nak, daripada awal lagi nak tak nak, memang asas ini dia tidak akan teguh. Sebab akan ada sebahagian daripada dia yang sentiasanya macam tak buat pun tak apa. Tak teguh. Jadi keteguhan ini kita kena bina dan sentiasa kuat sentiasa. Sebab kita nak bina satu struktur. Bila saya berniaga, saya bukan nak berniaga, saya bukan nak satu perniagaan yang tahan sekejap, tak nak. Saya nak perniagaan yang tahan, kalau boleh selama-lamanya sampai akhirat, sampai hari kiamat. Kalau boleh lah. Ya. Suami saya duk senyum dari tadi. Honey, why you smiling like that? What happened?
Okey. Ada tu backup saya tu kat belakang tu, apa, kolam saya juga tu, kolam sokongan saya. Ya. Okey. Nanti bila Mami cakap pasal apa, ni jaga pesakit ni, Mami akan kongsi jugalah pengalaman yang pasal tu, ya. Okey, baik. Jadi inilah 5 perkara yang saya boleh kongsi dalam masa 1 jam ni. Ya, kita ada 15 minit lagi, ya. Jadi Mami nak sentuh sedikit lagi lebih mengenai yang ni, apa, mengenai yang ni dan yang ni, 2 perkara ni. Sebab dia macam ni, Mami nak sebut ni sebab Mami tak buat lah pula satu talk yang pasal impian saja. Mami cakap pasal objektif lah gitu, ya. Impian ni, ya, kita dalam hidup kita ni, Mami nampak lah, ya, kita sebenarnya kita takut kepada kehampaan. We are afraid of being disappointed. When we are afraid of being disappointed, apabila kita takut menghadapi kekecewaan, ya, jadi kita pun nak buang kemungkinan kecewa tu daripada hidup kita. Kalau impian kita besar, ya, nanti kan kok lah tak capai ke macam mana ke, kecewa lah. Jadi kita pun bermimpilah benda remeh-remeh. Kita mimpi benda yang kita tahu kita boleh capai. Ya. Kita tak nak besarkan impian kita. Ya. Benda yang kita tahu kita boleh capai, kita tak payah mimpi sebab dah nyata. Okey. Impian adalah sesuatu yang kita kena berusaha untuk capai. Ya. Dan okey, bila Mami mula buat live ni tahun lepas, kelas pertama ada banyak gangguan sikit yang tu sebab Mami baru belajar sistem ni apa semua kan. Jadi bila praktikal guna untuk kali pertama tu, dia apa, boya pun tak ada lagi. Jadi suara dia tu out sikit, ya. Tapi masa tu Mami cakap mengenai keputusan, ya. Okey, jadi impian ni, ya, Mami nak go through yang apa yang Edward de Bono ajar tu. Okey, iaitu okey, impian kita ni, okey, kita go through. Okey, kalau kita tak capai impian ni, apa akan berlaku? Kecewa. Kenapa awak kecewa? Impian masa depan kan boleh adjust kan berapa lama. Impian ni dia lagi jauh daripada rancangan jangka panjang, objektif jangka panjang. Itu impian. Nah, impian ni kita terjemahkan dia menjadi objektif tadi. Long term, jangka panjang kita nak apa-apa. Mid term, kalau kita nak capai sana, mid term dia apa, short term dia apa. Jadi sekarang kena buat apa, kan? Kita breakdown macam tu kan. Okey, kalau tak jadi, kita buat sekarang, yang ni tak jadi, oh, impian saya gagal. Mana kau tahu? How do you know? Okey, kalau benda yang kita buat sekarang, yang kita rasa bakal mencapai impian kita tu, kan, dan sekarang ni tak jadi, relax lah. Adjust now. Okey, buat pelarasan sekarang.
Impian tu jangan ubah. Okay, kata, oh tak boleh lah, tak boleh capai impian ni, kita cari impian lain lah. No! Ya. Dan bila kita mentabiatkan, sebab ni bahaya tau. Bila kita mentabiatkan, okey, sebenarnya impian kita tu kita tak nak sebut dah. Sebab apa? Sebab kita rasa benda tu tak boleh capai. Jadi kita tak nak sebut. Jadi kita pun kata impian kita benda lain. Tapi ni, kita boleh tipu semua orang lain, termasuk diri kita, tapi jiwa kita kat dalam ni tahu. Jadi tak ada feel. Jadi kupas balik, sebenarnya apa impian kita yang sebenar. Okey. Kalau jumpa impian yang sebenar tu, okey, beberapa perkara mungkin berlaku. Satunya, you akan rasa semua bakar menyala-nyala dalam diri. Okey. Ada setengah orang bila dia jumpa dan dia express, ya, dia mula menggambarkan semula impian dia yang sebenar tu, dia akan menangis. Sebab apa? Oh, bestnya. Keinginan itu begitu besar dan dia dah parking, dah lupakan begitu lama. Jadi bila jumpa balik tu, tapi ini adalah proses yang perlu kita lalui. Kita kena berusaha mencapai impian kita yang sebenar. Yang sebenar, the ultimate dream. Yang tu kita kena capai. Itu yang menjadi impian kita. Daripada situ kita buat rancangan. Dan kalau keteguhan ni ada, sebab tu Mami cakap gitu, tak kira macam mana pun nak jadi CDM juga. Ya. Kat situlah dia berlaku, yang tak kira macam mana pun nak juga. Okey, ini yang pertama. Dan faham ni lah, ya. Lihat betul-betul perniagaan anda. Cakap pasal bisnes lah, ya. Lihat betul-betul perniagaan anda. Adakah anda faham dari mana sumber? Okay, where is the power? Dekat mana switch dia? Dekat mana? Understand the mechanism of your business. Faham mekanisme jentera perniagaan anda tu, faham? Dan guna, macam mana nak guna. Okey, dan ni Mami selalu cakap, jangan fikir apa yang kita mampu buat, fikir apa yang Allah mampu beri. Sebab kalau kita ukur di diri kita, kejayaan kita ni diri kita sekarang, kita tak tahu lagi diri kita 10 tahun akan datang, diri kita 5 tahun akan datang macam mana. Ya, kalau kita sedang berikhtiar, maka kita sedang melalui perubahan. Ya, jangan fikir apa yang kita mampu sekarang, fikir, ukur apa yang Allah mampu beri. Jangan fikir apa yang kita mampu buat, fikir apa yang Allah mampu beri. Kalau kita fikir yang satu ni, kita akan terhad sebab kita manusia. Tapi kalau kita fikir yang lagi satu tu, Allah mampu beri apa saja. So the possibilities are endless. Ya. Atau tiap-tiap hari, apa Allah nak bagi hari ni? Ya.
Dan tiap-tiap hari ada rezeki, tiap-tiap hari ada keindahan. Betul tu kita kena belajar lah. Kebergantungan ni pun kita kena belajar lah. Ini pun transformasi diri juga. Okay. Jadi kita nak buat sesuatu tu, saya tak nak transform, saya nak diri saya yang macam ni je. Saya tak nak ubah apa-apa. Sesiapa yang tidak sempurna, seharusnya sentiasa berubahlah, tiap-tiap hari jadi lebih baik. Kalau anda kata anda sempurna, anda bohong lah. Sama ada bohong pada orang lain atau bohong pada diri sendiri. Sebab tak ada orang yang sempurna. Okey. Jadi saya nak berhenti setakat itu untuk sesuatu yang dipikirkan. Mami akan close sekarang. Ya. Kita akan cakap dengan lebih detail minggu depan lah. Jaga pesakit ni hari Selasa. Okey, jadi minggu depan hari Khamis tu, bukan minggu depan lah, hari Khamis kita akan cerita mengenai sistem. Ya, sistem perniagaan. Dan yang ni memang Mami akan suplemen dalam team lah. Dalam team tu dengan sistem bisnes kita lah. Tapi ini Mami akan cakap secara umum kepada semua hari Khamis 9 malam, insya-Allah. Mami rasa macam ada program lain aja yang bertindan. Kalau ada nanti yang 9 ni akan jadi petang. Ya. Tengoklah sebab dan begitu juga pasal masa ni. Kalau boleh lah. Ya, kalau tak boleh saya akan adjust balik, buat adjustment masa ni. Ni dia, sebab tu saya rasa macam gitu. Okey. Ni okey. Ini convention digital marketing ni memang kalau Mami tunjuk dekat page ya. Saya promote ni sebab Mami rasa program ni memang sangat bagus. Ya, malam ni magic number bajet dan perancangan bisnes. Ya. Okey. Nampak tak? Dia sentuh semua ni. Jadi Mami memang join lah program ni. Sebabnya ialah kan saya memang nak pastikan bahawa maklumat saya terkini mengenai semua gelanggang-gelanggang bisnes ni, termasuk yang saya minat dekat situ tu TikTok. Dan Google ni Mami rasa Mami belum explore sepenuhnya lagi. Facebook pun perangai Facebook sekarang ni pun dia dah macam banyak transformasi. Jadi memang sangat penting lah kita tahu dengan lebih terperinci pasal Facebook ni. Jadi program ni, okey, siapa yang berminat, yuran dia sepatutnya RM200 tau, tapi sekarang ni RM50 je. Jadi ada link dekat form tu. Ni bukan pergi ke grup ke apa, ini terus untuk daftar. Ya. Jadi klik je link dekat page ya. Klik je link dekat page Mami ya. Kalau dah penuh ya, nanti tak dapat peluang. Jadi ambil seat anda secepat mungkin. Okey. Jadi dan siapa yang bisnes konvensional, okey, mana pula pergi ya. Ni seminar Scaling Up Your Business 2.0 ni. Okey. Ni sekarang ni dia orang tengah road tour. Road tour ni adalah sub topik lah. Dia ambil 1 jam masa untuk terangkan mengenai bidang kepakaran masing-masing lah. Jadi malam ni Coach Nur Luqmal dia akan cerita pasal perancangan tu.
Dan sedrama drama nanti 30 Januari akan cerita mengenai handling rejection. Memang sangat penting lah. Ya. Ya. Dan untuk macam mana kita calculate cost dan sebagainya. Jadi ini kalau siapa yang dan digital branding, Coach Syahril kita, jadi ni melalui Zoom malam dan percuma. Okey, scaling up your business ni ada bayar lah, tapi yang road tour ni free. Okey, jadi saya amat sarankan anda semua join lah. Ya. Dan kalau siapa yang berada dalam perniagaan saya sekarang ni, anak-anak tim saya, kawan-kawan semua, ya, kita ikut sistem kita, ya. Kita ikut sistem kita. Bila kita ikut sistem kita, kita janganlah jadi katak bawah tempurung. Kita tengok juga kat luar ada apa. Dan bukan kita tengok tu, jangan jadikan dia distraction. Okey, jadikan dia senjata untuk kita menajamkan pemahaman kita. Sebab macam Mami ni slow sikit sebenarnya dari segi pemahaman. Okey. Jadi bila Mami buat program-program yang Mami buat sekarang ni, ini semuanya adalah kerana dia ada dia ada sukatan dia tau. Ya, dia ada sukatan dia. Bukan saya saja-saja cakap macam tu. Ada juga ada planning dia lah. Ada rangka di sebalik dia. Macam tu. Okey. Jadi jadi itulah sebabnya bila kita bersama menjalankan perniagaan dalam satu kumpulan tu, jadi kita boleh lihat perspektif, kita boleh buat perbandingan, kita faham macam mana keadaan orang di luar sana, ya. Dan yang ini ialah saya nak fast track saya punya pemahaman, saya nak masuk ke dalam rentak sekarang sebab Mami tinggal lama. Macam tu. Jadi siapa yang baru nak bermula apa semua, tak tahu nak buat macam mana, ya. Program-program ni ada banyak. Dan siapa yang nak sihat, ya, nak jaga ni kesihatan masing-masing apa semua ni, ada banyak produk-produk dan semuanya berkualiti. Sebab tu Mami stay dengan company ni, ya. Itu pun asas dia juga. Okey. Kenapa dia pergi balik kat situ? Okey. Jadi dengan itu, ya, saya berjanji pada diri saya akan habis pukul 6.30, ya. Sebab lepas ni kita ada program lain lagi. Program ialah spiritual pula lah. Okey. Jadi dengan itu, ya, saya mengucapkan selamat bersedia untuk maghrib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kerana bersama dengan Mami. Kalau nak teruskan, ya, nak dengar lagi, nak tahu lagi, ya, joinlah komuniti pencari ilmu, ya. Join kat situ dan Mami akan share, ya, macam-macam link-link, ya. Dan reskills, ya, Mami pun salah seorang daripada coach di platform Reskills, ya. Reskills pun bagi free, ya. Jadi siapa join Reskills, dia kena ada kod rujukan. Okey, kod rujukan tu boleh dapat daripada Mami. Jadi masuk juga dalam grup tu, kalau ataupun WhatsApp je saya, ya, nombor WhatsApp sentiasa ada, ya. Reskills ni aplikasi dekat handphone aja. Okey, dan daripada situ ia boleh dapatkan berbagai-bagai kelas daripada berbagai-bagai penceramah daripada berbagai-bagai negara, ya. Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, Thailand, India, Filipina, dan sedang berkembang ke berbagai-bagai negara seluruh dunia, ya. Dan kita boleh pilih mana apa kita nak belajar apa semua tu, tak perlu bayar apa-apa.
Tak perlu bayar apa-apa. Platform tak payah bayar. Nak belajar tak payah bayar. Macam ni lah. Semua orang tak percaya boleh yang cakap free macam ni dapat untung. Yelah, bagi free tak adalah dapat untung. Logik lah. Kenapa? Kerana impian saya berpasak dunia akhirat. Okey. Jadi kalau siapa nak faham dengan lebih lanjut pasal tu, memang kena bersama dalam tim Mami lah. Yang tu tim Mami faham sebab kami melalui program Jiwa Tebur Rezeki. Okey. Jadi dengan itu, saya mohon maaf ya. Cakap kali ni ada sedikit-sedikit tu Mami ingat balik macam ganas sikit ya. Jadi saya mohon maaf ya. Sekiranya ada apa-apa kekurangan, maka itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri, dan insya-Allah semoga Allah memperbaiki dan mencukupkannya untuk anda semua. Ya, dan yang baik itu memang daripada Allah. Ya. Jadi apa yang baik itu semua daripada Allah semata-mata, bukan daripada saya. Allah yang beri. Kita jadi salur. Ya. Sebab tu kita kata kalau kita dapat sesuatu yang baik itu tak kira daripada mana, sebab dia daripada Allah. Tak kira siapa yang cakap, kalau betul-betul lah. Walaupun dicakap oleh orang yang kita tak suka ke, kita tak gemar ke, kita tak minat nak tengok ke, tapi kalau benar tetap benar. Sebab kebenaran itu daripada Allah. Okey, jadi dengan itu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.